KPM. Wah, hebatnya abang-abang askar kita ni. Sanggup mempertahankan negara. Hai, kalau tak disebabkan mereka ni agak-agaknya kita pun belum merdeka lagi ni agaknya kan? Aiman. Ya, Saza. Tengok apa tu? Saya tengok ni, abang-abang askar kita ni hebat mempertahankan negara ni. Inilah pahlawan-pahlawan yang mempertahankan agama dan negara di negara kita. Oh, apa hukumnya kita pergi berperang ni, Saza? Hukum untuk pergi berperang adalah diizinkan atau dipanggil hukumnya adalah harus. Okey, tapi kalau saya lah Ustaz, tak beranilah saya. Baik saya duduk di rumah, jaga anak dengan isteri saya. Kalau saya duduk kat medan perang ni, rasanya saya dah lari awal-awal dah. Takut boleh. saya. Tak boleh macam tu, Aiman. Tak boleh kita lari daripada medan perang, hukumnya menjadi haram dan berdosa besar. Ya ke Ustazah? Iyalah. Tapi saya ni jenis hati lembut Ustazah. Saya ni jenis tak suka gaduh-gaduh ni. Kan tak baik gaduh-gaduh Ustazah kan? Memanglah tak baik, tapi dalam Islam memang ada diizinkan untuk pergi berperang dalam tempoh atau masa yang tertentu. Ada masa-masa dibenarkan untuk pergi berperang dan kita dituntutlah untuk pergi berperang. Oh, ya ke? Ustazah boleh cerita tak selepas ini? Boleh. Lepas ni kita belajar tentang ayat hukum mempertahankan agama dan negara. Okey, baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali di Didik TV KPM bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, dan hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik. Dah solat ke belum? Dah kemas rumah ke belum? Ya? Dah minta maaf ke dekat mak ayah? Semalam kan kita ada tinggi suara kan? Okey, baik. Jadi kita kena selalu memaafkan di antara satu sama lain. Baik, macam biasa, murid-murid kita kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, jadi kita nak bersama dengan ustazah kita pada hari ini. Kita nak persilakan guru pendidikan Islam daripada SMKA Mahat Hamidiyah Kajang Selangor, iaitu Ustazah Fasha Nadia. Ayo, apa khabar Ustazah? Khabar baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tapi macam biasa Ustazah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu. Okay. Dipersilakan Ustazah, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Baik, dan murid-murid, sebelum kita mulakan apa-apa pun, kita kena biasakan, lazimkan diri kita untuk memakai cecair pembasmi kuman. Baik Ustazah, kita nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hai, Assalamualaikum murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Okey, baik Ustazah. Tengok murid-murid kita dah tersenyum dah tu. Muka mereka ceria untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Ustazah, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Boleh Ustazah? Boleh. Okey, kita nak mulakan dengan Muhammad Izdihar. Oh, hebat nama dia. Okey, boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Izdihar bin Johari. Boleh panggil Izdihar, dan cita saya adalah untuk menjadi seorang programmer. Wow, Izdihar tu maksud dia apa? Izdihar tu maksudnya berkembang atau maju ke hadapan. Patut dia nak jadi programmer. Sesuai dengan nama dia. Sesuai dengan nama dia. Baik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Alif. Alif ada ke tu? Boleh kenalkan diri Alif? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama yang telah diberi ialah Alif Irfan bin Alimi. Boleh panggil Alif. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera engineer. Okey, baik. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Amni. Dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Amni Madiha binti Syarul Azmain.
Boleh panggil saya Amni dan cita-cita saya ingin menjadi seorang businesswoman. Wow, business woman. Awak nak jual apa tu? Tak tahu lah, macam-macam lah nak jual kan. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Hajar. Silakan Hajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Siti Hajar binti Remisha. Boleh panggil saya Hajar. Cita-cita ingin menjadi seorang guru, insyaAllah. Baik, nak jadi guru, kena ikut ustazah kita, Ustazah Fasha, okey? Baik, dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Ain. Ain ada ke tu? Dipersilakan. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nur Ain Umairah binti Abu Bakar. Boleh panggil saya Ain dan cita-cita saya ingin menjadi seorang accountant. Okey, baik. Hebat cita-cita murid kita Ustazah kan? Ya. Okey. Tapi dalam kita nak mencapai cita-cita tu, kita perlu ada semangat. Semangat tu kita nak ambil daripada mana? Daripada topik kita pada hari ini. Okey, baik Ustazah. Apa kaitannya dengan gimmick kita tadi, lakonan kita tadi? Hebat tau Ustazah pelakon, okey? Baik, dengan topik kita hari ini Ustazah. Apa topik kita yang menarik hari ini Ustazah? Hari ini kita akan mempelajari tentang ayat hukum mempertahankan agama dan negara yang ada dalam pendidikan syariah Islamiah tingkatan 5. Baik. Dan dalam pembelajaran kita pada hari ini Ustazah, apa yang akan murid-murid capai sehingga ke akhir kelas kita pada hari ini Ustazah? Murid-murid akan berjaya untuk mendapat kefahaman dengan lebih mendalam tentang tuntutan untuk pergi berperang, dan adab-adab ketika berperang yang dituntut oleh syarak dan hikmah yang ada. Okey. Saya ni nampak je pakai macam orang Arab Zah, tapi bila duduk dalam medan perang ni takut pula saya main dengan siapa senapang ni. Kan? Bukan main lagi tadi. Ingat macam nak join pergi perang kan? Saya tadi awak nak pergi berperang dah. Tapi saya takut. Bila Ustazah sebut tadi, hukum kita lari daripada medan perangan adalah haram dan hukum, berdosa kan? besar. Dan berdosa besar. Dan murid-murid mesti nak tahu kan apa adab-adab dia bila kita berperang. Bukan boleh main gaduh-gaduh je dekat rumah tu tau. Ada adab dia dan ada sebabnya dan tujuannya kita berperang. Dan kita akan bicarakan selepas ini Ustazah, boleh? Boleh, insyaAllah. Baik, kita berehat dulu seketika. Murid-murid, para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. KPM. Kembali semula di Didik TV KPM bersama dengan saya Aiman Sufyan Azman. Hari ini kita mempelajari mata pelajaran pendidikan syariah Islamiah. Wahida? Oh Wahida. Wahida dah masuk ke belum tu? Dah ada dah boleh kenalkan diri anda. Kenapalah terlambat tu kan? Okey, silakan. Line-nya mungkin tak berapa nak okey Ustazah. Tapi tak apa. Nanti ada masa kita berkenalan lagi dengan dia. Boleh Ustazah? Boleh. Baik. Jadi Ustazah, hari ini Sambung. Okey, terus sambung. Teruskan Wahida. Wahida baca bismillah je. Alamak, line dia tak berapa okey lah Ustazah. Tak apa. Selepas ini kita berkenalan dengan Wahida. Boleh Ustazah? Ya boleh. Baik. Jadi Ustazah, topik kita pada hari ini nampak macam ganas. Pergi berperang. Tapi sebenarnya Ustaz, banyak hikmah di sebalik peperangan-peperangan yang kita lihat di dalam Islam. Sebenarnya itulah tunjang kekuatan. Bila kita berperang ini, ada sesuatu hikmah yang Allah nak sampaikan kepada kita. Banyak perang. Perang Mu'tah, perang Uhud. Macam-macam perang lah Ustaz kan. Betul. Cuma hari ini kita nak pelajaran tentang ayat hukum berkaitan dengan mempertahankan agama dan
negara. Baik Ustazah, rasanya murid-murid kita pun dah bersedia. Dah bersedia, tunjuk gol sikit murid-murid. Senyum sikit. Okey. Baik, murid-murid kita pun dah bersedia Ustazah. Jadi apa kata kita mulakan kelas kita pada hari ini. Boleh Ustazah? Okey, boleh. Dipersilakan Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Aiman yang bersama dengan saya pada hari ini dan 6 orang pelajar saya yang bersama-sama di dalam Google Meet di rumah masing-masing. InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu topik yang ada dalam bidang ayat hukum, iaitu mempertahankan agama dan negara. Peperangan dalam Islam adalah salah satu cabang daripada jihad, kerana jihad mempunyai cabang yang sangat luas. Peperangan hanyalah sebahagian daripada dalam itu. Dan seperti mana yang kita tahu Aiman, Islam sangat cintakan kedamaian, perdamaian dan ketenangan. Tak sama sesuai. Ialah Sesuai dengan fitrah manusia kan. Fitrah manusia tak suka kita bergaduh. Kita lebih suka kepada kecantikan, ketenangan. Jadi dalam Islam juga kita sebenarnya tidak suka untuk berperang. Tetapi Islam memberikan jalan keluar seandainya kita diserang terlebih dahulu oleh orang lain, maka di situ kita akan mempertahankan diri, agama dan negara. Okey. Baik Ustazah. So kita akan pergi untuk tengok hari ini. Kita akan belajar tajuk Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 5, ayat hukum mempertahankan agama dan negara. Okey, kemudian hasil pembelajaran hari ini, pelajar akan dapat menyatakan tuntutan hukum daripada ayat 39 dan 41 surah Al-Hajj. Yang kedua, menerangkan sebab nuzul ayat 39 dan 41 surah Al-Hajj. Kemudian menjelaskan kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz udhina dan menghuraikan pengertian dan tujuan mempertahankan agama dan negara daripada ancaman kezaliman. Seterusnya menilai kepentingan mematuhi syarat dan dalam mempertahankan agama dan negara. Dan yang terakhir mencadangkan satu tindakan yang sesuai dengan tuntutan ayat hukum untuk diamalkan dalam kehidupan. So ada 6 yang perlu kita capai pada hari inilah. Baik, Okey, seterusnya kita pergi kepada kita akan dengar bacaan daripada surah Al-Hajj ayat 39 hingga 41. Okey, jom kita dengarkan. Bidang 1. Ayat hukum. Bab 3. Mempertahankan agama dan negara. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Surah Al-Hajj ayat 38 hingga 41. Okey, jadi apakah maksud ayat yang kita nak bicarakan pada hari ini Ustazah? Okey. So maksud ayat 39 hingga 41 ni Ustazah nak minta seorang anak murid Ustazah untuk baca. Okey, silakan. Izdiha. Siapa nak cuba? Alright, silakan. Saya. Ya. Ayat 39. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi sebab mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat berkuasa untuk menolong mereka. Ayat 40.
iaitu mereka yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang dah dihalau dari kampung halamannya tanpa sebarang alasan yang benar, melainkan hanya kerana mereka berkata Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mendorong sesetengah manusia menentang pencerobohan sesetengah yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat ibadah serta gereja-gereja kaum Nasrani, tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, yakni agama Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat 41 iaitu mereka yakni umat Islam yang jika kamu berikan kepada mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mengerjakan solat serta menunaikan zakat dan mereka menyuruh melakukan kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara mungkar. Ingatlah hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja kesudahan segala urusan. Macam pengacara TV. Yelah, dia memang pendebat. Okey, Ustazah. Terima kasih Izdiha. Jadi daripada ayat surah Al-Hajj ini, kalau kita tengok daripada 39 hingga 41, surah inilah yang menjadi tuntutan atau keluarnya hukum diizinkan untuk pergi berperang. So kita tengok apakah tuntutan hukum. Daripada ayat ini ada 4, iaitu yang pertama, keizinan untuk berperang dengan kaum musyrik jika orang Islam dizalimi. Seperti mana yang diketahui ya Iman, zaman kalau kita tengok dalam sirah Nabawi dulu, zaman Rasulullah, masa zaman Rasulullah berada di Mekah, umat Islam ketika itu banyak yang dizalimi. Antaranya seperti Bilal bin Rabah, kan, keluarga Yasir dan umat Islam yang lain. Jadi salah satunya keizinan diberikan bila mana orang musyrik mengancam ataupun menzalimi orang Islam lah. Yang kedua, kemenangan bagi orang yang apabila diberi kedudukan di bumi, mereka akan melaksanakan kewajipan solat secara seluruhnya. Okay. Yang ketiga, orang yang diberi kemenangan juga akan menunaikan zakat sebagai salah satu cabang ekonomi Islam. Dan yang keempat, bumi akan dimakmurkan dengan mengamalkan amal makruf nahi mungkar supaya dapat memelihara keharmonian dalam masyarakat. So ini adalah tuntutan hukum daripada ayat surah Al-Hajj 39 hingga 41. Okey, baik. Ini tuntutan Ustazah Ya, daripada dalam kita pergi berperang, tak solat maknanya kita boleh perang. Ya. Maknanya orang tak keluar zakat, kita boleh perangi. Dah solat ke belum tu? Dah solat dah, alhamdulillah. Bagus murid-murid kita kan. Baik Ustazah. Tapi apa sebab nuzul daripada ayat hukum yang kita bacakan sebentar tadi Ustazah? Kita tengok asbab nuzul turunnya ayat ini. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk memberi keizinan berperang kepada umat Islam yang ditindas oleh kaum musyrik tadi. Sebelum itu mereka pernah mengadu kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah minta untuk bersabar dan baginda belum mendapat perintah untuk berperang. So apabila Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka turunlah ayat ini. Maka inilah asbab nuzul yang ada dalam surah Al-Hajj ayat 39 hingga 41. Itulah sebabnya turun Zah. Maknanya setiap ayat yang turun ni semua ada sebab dia. Ya, dia mesti ada asbab. Ada sebab. Sebab yang berlaku barulah turun ayat. Tak adalah tiba-tiba turun kan Zah kan? Tapi macam mana para ulama melihatkan satu-satu ayat tu dan daripada ayat tersebut dikeluarkan menjadi hukum Zah? Itu kita panggil istinbat. Istinbat hukum. Bagaimana ulama mengistinbatkan hukum. Okey. Soalan kebiasaannya dalam soalan memang kebiasaannya akan keluar soalan istinbat hukum ni. So ada 4 poin yang seperti mana saya dah gariskan. Yang pertama, ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz udhina, iaitu fi'il madhi lil majhul, yang memberi maksud diizinkan berperang. Jadi hukum untuk diizinkan berperang ini adalah harus. Jadi oleh itu dibenarkan berperang dengan orang kafir jika umat Islam dizalimi. Okey. Ini kaedah dia Zah. Inilah kaedah berdasarkan lafaz uzina lah. Baik Ustazah. Jadi
bila sebut tentang kaedah istimewa hukum Ustaz, tadi Ya. awal-awal tadi pun Ustaz ada sebutkan abang-abang kita yang Pahlawan-pahlawan tadi. pahlawan tadi. Mereka mempertahankan agama dan mempertahankan negara. Jadi boleh tak Ustaz, kita nak tahu juga mempertahankan agama ni macam mana? Kalau pertahankan negara, kita tahulah jaga sempadan kan. Jaga SJR apa semua tu kan. Oh, ya. Tapi mempertahankan agama ni macam mana kita nak faham pengertian itu Ustaz? Okey, kita tengok maksud atau pengertian mempertahankan agama dan negara. Okey. So boleh mungkin seorang baca? Silakan. Silakan. Siapa tu? Boleh. Okey, Hajar. Okey. Bacakan pengertian untuk mempertahankan agama ialah memelihara agama daripada sebarang ancaman dengan mempertahankan kewujudan serta menolak sebarang langkah penentangan dan menghapuskannya. Bagi pengertian mempertahankan negara pula ialah mempertahankan serta mengekalkan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk penjajahan dan pencerobohan. Okey. Terima kasih Hajar. So mempertahankan agama dan mempertahankan negara adalah dua benda yang berbeza. Yang pertama, seperti mana yang kita tahu dalam perundangan Islam, Aiman, dalam perundangan Islam kita ada 5 maqasid syariah yang wajib kita ketahuilah. Yang pertama apa? Hifzun nafs. Hifzun nafs. Menjaga diri, memelihara diri. Kemudian hifzul din. Memelihara agama. Kemudian hifzul mal, harta. Kemudian nasab. Dan juga al-aqlu. Akal. Kan? Okey. Maknanya itu kepentingan Ustaz. So maqasid syariah telah menentukan bahawa mempertahankan agama dan negara adalah menjadi keutamaan dalam apa? Dan kita sebagai seorang Islam ya, kan. Betul. Baik Ustazah, tengok muka anak-anak murid kita ni macam stres, dia cuba senyum sikit. Dia punya kerut kening tu macam faham je Ustazah. Apa kata kita cuba test, try soalan. Tanya murid-murid kita ni, dia faham ke tidak Ustazah? Ustazah ada soalan tak? Ada. Saya Jom dah sediakan kita tanya soalan. murid kita tu. Okey. So kita nak bertanya tentang nyatakan dua tuntutan hukum yang terdapat dalam ayat 39 dan 41. Saya nak minta siapa yang nak jawab? Siapa? Cepat. Boleh angkat tangan. Okey. Wahidah. Wahidah okey ke tu? Dah okey dah tu. Dah okey dah. Okey, alhamdulillah. Okey, dua tuntutan hukum daripada ayat 39 hingga 41 surah Al-Hajj ni ada 4 sebenarnya, tapi saya akan nyatakan 2 je. Yang pertama sekali ialah keizinan untuk berperang dengan kaum musyrik ni apabila orang Islam ni dia dizalimi. Dan yang kedua ialah bumi ni akan dimakmurkan dengan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar supaya dapat memelihara kesejahteraan dalam masyarakat. Maksud amar ma'ruf nahi munkar ni adalah membuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ahsanti. Okey. Tahniah Wahidah. Seterusnya kita nak tanya menyatakan sebab nuzul ayat 39 dan 41. Siapakah yang nak jawab tu tapi sebelum tu Ustazah, Amni. Wahidah tadi kita nak bagi berapa markah? Wahidah tadi kita bagi 5 markah. Wow, 5 markah. Okey, seterusnya. Siapa dah dapat markah lagi? Silakan. Okey, Amni. Okey, sebab nuzul ayat 39 hingga 41 surah Al-Hajj. Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk memberi keizinan berperang kepada umat Islam yang ditindas oleh kaum musyrik. Sebelum itu, mereka pernah mengadu kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah meminta bersabar kerana baginda belum mendapat perintah untuk berperang. Apabila Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, maka turunlah ayat ini. Okey, terima kasih Amni. So jawapan Amni pun tepat. Kalau itu kan dapat 4 full mark juga tu. 5 markah juga. 5 markah juga kita bagi. Okey, tahniah. Okey, seterusnya. Baik. Kaedah, jelaskan bagaimana ulama mengistinbatkan hukum keizinan berperang. Siapa? Saya Ustazah. Okey, Ain. Okey, silakan. Ulama mengistinbatkan hukum ayat di atas berdasarkan lafaz uzina, iaitu fi'lul madi bil majhul yang memberi maksud diizinkan berperang. Keizinan daripada Allah menunjukkan hukumnya harus. Oleh itu, dibenarkan berperang dengan orang kafir jika umat Islam dizalimi oleh mereka. Okey, terima kasih Ain. Yang terakhir? Yang terakhir, apakah pengertian bagi mempertahankan agama? Saya nak mempertahankan agama sahaja. Hajar? Silakan Hajar. Saya. Okey.
Ya, saya tahu. Alright, silakan. Okey, untuk pengertian mempertahankan agama, memelihara daripada sebarang ancaman dengan mempertahankan kewujudan serta menolak sebarang langkah penentangan dan menghapuskannya. Okey, terima kasih baik. Haja. Maknanya berapa markah kita nak bagi kepada murid Semua kita? dapat full mark. Semua dapat full mark. Hebatlah murid kita ni. Kan. Dan selepas ni Ustazah, kita nak tahu juga kenapa nak kena perang-perang ni. Apa tujuan dia? Kan? Tapi selepas ni Ustazah, kita berehat seketika. Boleh. Baik, murid-murid kalau nak tahu apa tujuan kita nak pergi berperang ni, kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Dia bersilat pula. Saya baru belajar silat. Sebab saya baru orang kata nak belajar macam mana mempertahankan negara. Sebab saya tak nak lagi jadi macam tadi. Tadi saya lari Ustazah. Tapi sekarang ni siapa nak dekat? Siapa nak dekat? Okey, baik Ustazah. Pelajar yang aktif lah. Pelajar yang aktif. Okey, baik Ustazah. Ada markah tak untuk saya? Tak ada. Tak ada markah. Alamak. Baik Ustazah. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya apa tujuan kita mempertahankan agama dan negara ni Ustazah. Perlu ke? Silakan. Okey. Memang ada, walaupun dilihat peperangan itu sebagai satu bentuk kekerasan atau kezaliman sebab berlaku kematian dan pembunuhan, tetapi ada tujuan yang digariskan oleh syarak dalam Islam kenapa kita diizinkan untuk berperang. Okey, yang pertama, untuk memelihara agama daripada dihapuskan oleh musuh Islam. Ini memanglah dapat dilihat bahawa musuh Islam sentiasa memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan umat Islam. Jadi bila untuk menegakkan agama, maka kita perlu berperanglah, diizinkan untuk berperang. Yang kedua, diusir dari tempat tinggal tanpa alasan. Dihalau daripada tempat tinggal. Dan yang ketiga, menjamin kebebasan beragama dan keselamatan tempat ibadah. Kalau ada berlaku sebarang musibah ke ataupun sebarang satu perkara yang kita tak nak berlaku tu, maka kita diizinkan untuk pergi berperang. Dan yang terakhir, dizalimi dan dianiayai oleh orang-orang kafir. Ini adalah tujuan mempertahankan agama dan negara. Okey. So kita tengok pula ada juga tujuan lain. Kenapa diizinkan untuk pergi berperang? Yang pertama, mempertahankan diri daripada diserang oleh musuh dari luar. Kemudian yang kedua, mempertahankan akidah yang sahih daripada dicemari fahaman yang terpesong. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan dan menghapuskan fitnah untuk membersihkan nama baik Islam sehingga boleh mewujudkan keharmonian. Okey, kalau tengok dekat tepi tu Ustazah ada letakkan surah ataupun dalil yang menunjukkan bahawa tujuan lain diizinkan untuk pergi berperang. Mungkin pelajar-pelajar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 27 hingga 29 kenapa adanya dalil tentang tujuan lain untuk diizinkan berperang. Tapi Aiman, Ustazah nak minta seorang Alif untuk terangkan dan bacakan dalil berkenaan dengan mempertahankan akidah yang sahih daripada dicemari fahaman yang terpesong. Okey, silakan Alif. Dalam surah At-Taubah ayat 39, Allah adalah menyebut ayat 29 Aiman. Aiman pula dah. Alif. Saya baca. Okey. Alif surah ayat 12 At-Taubah ayat 29. Mempertahankan akidah. Ayat 29, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. Okey, Alif cuba bagikan sedikit mafhumnya daripada dalil tersebut. Okey, mafhumnya Allah ada dalam surah ni, Allah ada memerintahkan orang mukmin supaya memerangi ahli kitab ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan pemusuhan yang mengancam keamanan orang-orang mukmin. Oleh itu, hendaklah mereka membayar jizyah sebagai tanda bahawa mereka berada dalam kedudukan yang rendah, di mana kewajipan orang-orang mukmin seluruhnya menjamin kepada mereka. Okey. Terima kasih Alif. Ini dia di antara tujuan lain Ustazah. Ya, tujuan lain yang berserta dengan dalil lah. Baik. Dan seterusnya Ustazah, kita tengok murid-murid kita ni nampak macam faham je kan. Ya, nak kena Ustazah, ada soalan tu. lagi? Nak kena soalan tu. Nak kena soalan tu. Nampak tenang sangat kan? Okey Ustazah, ada soalan ke? Ada. Okey, jom kita uji murid-murid kita. Okey. Jelaskan satu kepentingan mematuhi syarat dalam mempertahankan agama dan negara. Saya nak minta Izdihar untuk menjawab. Aha. Saya. Okey. Boleh cuba? Okey, boleh. Jelaskan satu kepentingan mematuhi syarat dalam mempertahankan agama dan negara. Seperti yang kita tahu, Islam adalah agama yang damai dan cinta akan keamanan dan kedamaian. Manakala peperangan pula adalah sesuatu yang bersifat kekerasan, betul? Betul. Oleh itu, adalah penting untuk kita mematuhi syarat yang ditetapkan dalam Islam ketika mempertahankan agama dan negara, kerana Allah melarang tindakan yang melampaui batas dan melanggar etika yang ditetapkan dalam Islam. Okey, terima kasih Izdihar. Betul jawapannya tu. Betul? Ulasannya berapa markah tu? Markah tu kau semua full mark tu. Full mark lah Baik, jadi bila mana agama Islam mula dihina, mula disentuh, mula dikutuk dan sebagainya, dan di saat itu kita kena mempertahankan agama kita, betul Ustazah? Betul. Tapi bila saat kita pergi berperang tu Ustazah, apa benda yang kita tak boleh lakukan Ustazah? Itu yang dia kata adab dan etika yang etika dalam peperangan. Kena bedal je semua. Mana yang ada tak sound boleh. kita bedal. tak boleh Ustazah Kerana Islam mengangkat tinggi nyawa seseorang, maka adab dan etika, garis panduan itu ditetapkan dalam syarak. Yang perlu dipatuhilah. Okey. Macam so, mana tu Ustazah? Apakah syarat-syarat ataupun adab dan etika dalam peperangan? So yang pertama Aiman, dia tak boleh larangan membunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau dalam tempoh kita berperang tu, tiba-tiba waktu kita nak bunuh dia, dia jawab mengucap kalimah syahadah, kena angkat tak boleh. Tak boleh dibunuh. Okey, baik. Itu dilarang. Kemudian larangan membunuh orang tua, wanita dan kanak-kanak lah. Kemudian larangan memusnahkan harta, tanaman dan binatang ternakan. Maksudnya kalau nak berperang, berperanglah dekat satu kawasan yang cukup luas. Bukannya berperang dekat tempat-tempat tanaman, ada kebun-kebun kan, memusnahkan sesebuah tanah di negara tersebut. Kemudian yang keempat, larangan meruntuhkan rumah-rumah ibadah. Ini dilarang. Dan yang seterusnya, larangan membunuh para pekerja dan petani juga tidak dibolehkan lah. Kemudian apatah lagi, larangan membakar manusia. Ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Jika berlaku dalam peperangan, kita tidak boleh membakar manusia orang tu. Kalau kita dah bunuh dia, cukuplah. Janganlah kita tambah lagi sehingga melampaui batas. Dan yang terakhir, mematuhi semua bentuk perjanjian dan perdamaian. Selalu sebelum peperangan atau semasa peperangan, kita akan meterai perjanjian dan perdamaian. Maka syarat-syarat itu perlulah dipatuhi. Okey? Jadi ni adab dan etika yang Ustazah. Ya, ni adab dan etika dalam peperangan. Bukan boleh main bedal je suka kita. Sebab kita orang Islam ni, takkan kita nak menginayai orang tua kan? Betul. Anak-anak. Dan tambah pula bila dia dah mengucapkan kalimah syahadah, maknanya orang tu dah masuk Islam. Betul Ustazah? Betul. Okay. Dan kita tak boleh suka hatilah bunuh orang dalam Islam. Okey, baik. Dan seterusnya Ustazah, ada sesuatu ke yang Ustazah nak tunjuk kepada kita? Saya ada sediakan satu video yang mana
lakonan yang dibuat oleh pelajar-pelajar saya. Okey. Berkenaan dengan semangat patriotik mereka yang boleh kita kaitkan lah dengan topik ni. Sebenarnya tajuk tu mungkin dalam sejarah, dalam subjek sejarah, tetapi boleh diguna pakai juga dalam syariah Islamiah ni. Murid-murid kita berlakon. Oh ya, bukan yang ni lah, tapi bukan yang ni. Jom kita saksikan. Kapten, kau ada tak? Tak ada. Baiklah, kita guna apa yang tidak ada saja. Serang dap. Baik. Takbir! Allahu Akbar! Pantang Melayu menyerah kalah. Hebat murid-murid kita kan, Ustaz kan? Sama macam keadaan Tugu tadi kan. Bila akhirnya tu. Itu yang mana terkandas tu jadi Tugu lah nanti. Yelah. Tahniah kita ucapkan, dan itulah dia di antara cara untuk nak menzahirkan rasa bagaimanakah orang-orang dulu ya mengorbankan nyawa, mempunyai semangat. Baik, Ustazah, kita nak tahulah Ustazah. Yalah, kita dah sebut pasal tujuan dia, kita dah sebut pasal adab-adab dia, dan selepas ini Ustazah, kita nak tahu apa sebenarnya hikmah peperangan ni kan. Mesti ada hikmah, apa yang berlaku ni semua ada hikmah, betul tak? Baik, anda mesti nak tahu apa hikmahnya. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Kembali bersama dengan saya Aiman Sufyan Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah. Baik, Ustazah, tadi kita dah cerita tentang apa tujuan kita berperang, apa adab-adabnya dan etika kita berperang. Tak boleh kita main bunuh-bunuh orang je. Dan Ustazah,
kita nak tahu pula apakah dia hikmah kita berperang ni. Setiap apa yang kita buat kan mesti ada hikmah dan kebaikannya, Ustazah. Betul. Okey, baik. Dipersilakan, Ustazah. Kita akan tengok apakah hikmah hikmah menjaga adab dan etika dalam peperangan. Kalau kita tengok ada yang pertama, membuktikan Islam tertegak bukan atas mata pedang dan sebarang bentuk kekerasan. Yang kedua, Islam mempertahankan aspek keamanan dan perdamaian dalam peperangan. Dan yang ketiga, saya nak minta seorang pelajar saya siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Wahidah. Okey, Wahidah. Bagus Wahidah ni. Silakan. Okey. Yang ketiga ialah Islam menghormati dan menghargai nyawa manusia dan melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan nyawa tersebut. Okey, apa yang saya fahamlah. Ini bertepatan dengan maqasid syar'iyah yang pernah kita belajar, iaitu hifzun nafs, yang bermaksud menjaga nyawa. Oleh itu kita sebagai manusia kenalah menjaga nyawa kita dengan sebaik-baiknya dalam apa jua keadaan yang berlaku. Okey, terima kasih Wahidah. Okey, seterusnya yang keempat, peperangan akan berlaku apabila Islam benar-benar terancam dari sudut akidah dan keselamatan sekiranya perundingan tidak berjaya. Jadi yang kelima, poin yang kelima, Ustazah nak minta seorang baca. Siapa? Hajar. Ain. Okey. Okey, yang kelima, memastikan orang yang lemah dan tidak berdaya tidak terancam keselamatan mereka ketika peperangan berlaku. Hanya tentera yang terlatih saja boleh diserang. Okey, untuk hikmah yang ini, saya akan merujuk kepada adab dan etika dalam peperangan, iaitu larangan membunuh orang tua, wanita dan kanak-kanak. Seperti sedia maklum, golongan ini merupakan golongan yang lemah. Apabila peperangan berlaku, golongan ini tidak mempunyai kekuatan untuk berperang. Oleh sebab itu, tentera yang terlatih saja boleh diserang kerana mereka mempunyai kekuatan untuk menyerang. Dengan mematuhi adab dan etika dalam peperangan, keselamatan golongan ini akan terjamin. Okey, terima kasih Ain. Tahniah. Sekali dengan huraian sekali diberikan kepada kita. Saya suruh baca je. Okey, untuk yang terakhir, Amni. Tolong bacakan, Amni. Okey, untuk hikmah seterusnya ialah dapat memastikan harta benda awam dan tempat ibadah terpelihara daripada kemusnahan selepas berlakunya peperangan. Jadi apa yang saya faham dekat sini, Ustazah, maksudnya macam yang kita tahu, hikmah ni tergolong dalam etika semasa peperangan. Jadi bila kita tengah berperang tu kan, Ustazah, kita kena pastikan tempat tu sesuailah macam luasnya supaya tak dapat merosakkan harta benda awam seperti surau dan sebagainya. Okey, terima kasih Amni. Okey, itu adalah hikmah menjaga adab dan etika dalam peperangan. So sekarang kita tengok pula hikmah diizinkan berperang. Kenapa dalam Islam diizinkan berperang? Apakah hikmah yang ada? So yang pertama, dapat mempertahankan diri daripada kezaliman musuh-musuh Islam yang berhasrat untuk memusnahkan Islam. Yang kedua, menjamin kelangsungan kebebasan beragama kerana tiada paksaan penganut agama Islam bagi menganut agama lain. Okey. Yang ketiga, Ustazah nak minta Alif untuk bacakan. Okey, silakan. Okey, baiklah, yang ketiga, kedudukan umat Islam akan bertambah kuat dan dipandang tinggi kerana nasib mereka terbela. Yang kedua, Allah menjanjikan balasan syurga kepada mereka yang gugur syahid di jalan Allah. Okey, baik. So yang seterusnya, kedudukan umat Islam akan bertambah kuat dan dipandang tinggi kerana nasib mereka terbela. Dan yang terakhir, Hajar, mungkin kita boleh baca dengan cepat sikit. Hajar. Silakan. Okey, Allah menjanjikan balasan syurga kepada mereka yang gugur syahid di jalan Allah. Jadi apa yang saya dapat fahami di sini ialah apabila kita orang Islam ni berperang bagi mempertahankan agama Islam kita sendiri dengan melawan musuh Islam, maka Allah telah janjikan syurga bagi kita jika waktu kita tengah berjuang tu dan kita meninggal dunia. Kita dikira mati syahid dan akan masuk ke dalam syurga Allah. Okey, itu yang penting, Ustazah. Baik, seterusnya, Ustazah. Seterusnya kita tengok baik, kita nak uji murid-murid kita. Cadangkan satu tindakan yang sesuai dengan tuntutan ayat untuk diamalkan dalam kehidupan. Izdihar. Tolong jawab dengan ringkas, Izdihar. Ya, saya. Bagi saya satu cadangan dengan pantas. Baik.
kefahaman yang betul tentang konsep berperang yang dibenarkan adalah penting kan, sebab Islam macam yang kita cakap tadi, dia tak tertegak melalui peperangan, betul. Jadi antara cadangan yang saya rasa paling dominan, paling signifikan ialah kita perlu memperbanyakkan menuntut ilmu, terutama sekali dalam kemahiran dalam perancangan strategik untuk mengekalkan kedaulatan negara kita. Okey, terima kasih Izdiha. Jadi kita tengok ada beberapa tindakan yang boleh diambil dalam mengamalkan tuntutan hukum istinbat daripada ayat ini. Yang pertama, mengikuti perkembangan semasa tentang peralatan moden dan canggih dalam ketenteraan. Kemudian menguasai teknologi terkini peperangan. Dan yang terakhir, latihan fizikal, mental dan rohani. Inilah semua salah satu tindakan yang kita boleh lakukan supaya kita sentiasa bersedia jika diserang. Okey. Maknanya kita kena selalu update Ustazah Ya, betul. Okey. Baik Ustazah. Dan seterusnya, ini dia. Mungkin Ustazah ada nak bagi sedikit orang kata rumusan terhadap topik pembelajaran kita pada hari ini Ustazah. Okey. So rumusannya seperti mana yang kita tahu, Islam mengizinkan kita untuk berperang dengan sebab-sebab yang telah dinyatakan tadi, tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tadi. Ada 4 tadi. Jika mana kita diusir ataupun kita diganggu agama kita diancam, maka kita diizinkan untuk berperang. Inilah Islam ya Aiman. Islam tidak mengajar kita untuk berperang, tetapi kita dididik untuk berjuang. Sekiranya datang, maka kita hendaklah bersedia. Sebab itu saya kata perang kerana bertahan dan bukan menyerang. Itu perang kerana bertahan, bukan menyerah. Baik, terima kasih Ustazah. Macam mana dengan murid-murid kita pada hari ini? Mereka prestasi mereka okey ke Ustazah? Okey sangat. Okey sangat Ustazah. Bagi kita nak memantapkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, dekat mana kita nak dapatkan latihan-latihan tu Ustazah? Kita boleh dapatkan daripada Sumberku. Dalam laman web Sumberku, dekat sana ada berbagai-bagai nota latihan yang telah disediakan, yang boleh dijadikan rujukan kepada pelajar untuk mengulang kaji. Okey, baik Ustazah. Saya teringatlah Ustazah, bila orang kata kita dilanda musibah, ujian dan sebagainya Ustazah, di masjid dan di surau, selalu baca satu doa ni Ustazah. Oh ya. Doa apa tu Ustazah? Kunut Nazilah. Kunut Nazilah. Ya, betul. Yang mana kunut Nazilah Ustazah? Kita bacakan bila mana kita ada satu musibah ataupun kita nak menaikkan semangat ketika mana kita dilanda sebarang ujian. Betul Ustazah? Betul. Okey, baik. Jadi kita nak ajak murid-murid kita dan penonton-penonton kita di rumah, jom sama-sama kita baca doa kunut Nazilah ini bersama-sama. Boleh Ustazah? Boleh. Baik, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dan juga Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah Aiman. memang terbaik. Baik, kita berakhir di sini. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita baca doa kunut Nazilah. Allahumma inna naj'aluka في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka.